Ready to deploy. We have a winner. Dah tu main game. Ultra stop is nothing, bro. OnePlus 8T ni adalah permulaan baru untuk OnePlus hilang identiti mereka. Kenapa? Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan di Amans, yang mana hari ini saya akan ulaskan OnePlus 8T, iaitu peranti mercu terbaru daripada OnePlus dalam siri T. Seperti biasa, setiap tahun OnePlus akan melancarkan dua kali untuk peranti mercu mereka, satu variasi yang biasa dan satu lagi adalah variasi T. Tapi OnePlus 8T ni adalah bukan siri T yang kita kenal seperti dulu. Ia adalah sedikit berbeza. Kebiasaannya siri T pada peranti OnePlus akan mempunyai kemas kini yang lebih signifikan seperti chip pemprosesan yang lebih berkuasa atau juga dengan harga yang lebih menarik. Tetapi pada OnePlus 8T ini ia masih lagi dijana dengan Snapdragon 865 dan bukannya menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 865 Plus. Kemudian kamera pula hanya 48MP yang mana adalah perkakasan yang sama daripada OnePlus 7T. Dan kemaskini kamera yang lebih ketara adalah melalui kemaskini perisian sahaja. Paling mengecewakan adalah rekaan peranti OnePlus ini, yang mana OnePlus 8T ini kelihatan seperti peranti Galaxy A sahaja. Ini agak mengecewakan kerana OnePlus tidak lagi mempunyai identiti keaslian mereka. Sebagai pengguna OnePlus yang telah menggunakan peranti OnePlus sejak OnePlus One lagi, OnePlus 8T ini buat pertama kalinya tidak memberikan sebarang perasaan wow ataupun kejutan untuk diri saya. Sebaliknya hanyalah satu peranti mercu mampu milik biasa saja. Buatkan saya terkejut. Pada saya, Xiaomi Mi 10T Pro itu lebih mengejutkan dan mempunyai lebih banyak wow factor berbanding dengan peranti ini. Dan peranti Xiaomi itu adalah lebih murah pada OnePlus 8T ini. Bukan sekadar dari segi rekaan sahaja. Baiklah, mungkin modul kamera saja yang kelihatan seakan peranti kelas pertengahan pesaing. Tapi rekaan ikonik OnePlus yang digunakan sejak OnePlus 7 Pro lagi masih ada di sini. Jadi, walaupun menggunakan kerangka ataupun sekali imbas, saya boleh saja kenali yang ini adalah peranti OnePlus. Cuma rekaan modul kamera itu tiada nilai keaslian. Mungkin kerana kalpe telah tiada lagi dalam OnePlus, jadi membuatkan OnePlus menggunakan rekaan seakan peranti Oppo ataupun peranti pesaing lain bagi menjimatkan lagi kos R&D mereka. Itu tidak pasti. Tetapi bukan itu saja yang OnePlus hilang identiti mereka. Bukan dari segi rekaan, tetapi perisian juga. Peranti OnePlus 8T ini adalah peranti baru pertama OnePlus yang terus dilancarkan dengan Oxygen OS 11 berasaskan Android 11, yang mana sistem operasi ini mempunyai persamaan sedikit dengan One UI. Dan Oxygen OS ini tidak dinafikan masih lagi mempunyai elemen ataupun rekaan Oxygen OS yang sedia dikenali, tetapi ia tidak lagi mirip dengan Android asli yang ramai kenal dulu. Ia memang berbeza, yang ia memang rasa berlainan. Ia tidak rasa begitu selesa digunakan dan dapat rasakan yang akan datang ini adalah seakan pelancar ataupun antarmuka daripada peranti dari China yang lain, tetapi dengan tema Android asli. Bayangkan peranti Vivo V20 ataupun X50 yang menggunakan Vantage OS 11 mempunyai persamaan yang lebih dekat dengan Android asli berbanding dengan Oxygen OS. Itu yang buatkan saya terkejut dan rasa kecewa dengan perisian peranti ini. Tetapi dari segi prestasi peranti ini, ia tidak dinafikan adalah baik-baik sahaja. Snapdragon 865 masih jelas lagi antara peranti mercu yang terbaik ataupun chip pemprosesan yang berkuasa. Bermain permuah pada peranti ini langsung tidak mempunyai masalah, tiada masalah memanas dan juga boleh bermain PUBG ataupun permuah-permuah lain pada tetapan tinggi dengan pengalaman yang lebih menyenokkan. Membuat multi tugasan juga tiada ada masalah. Muka aplikasi serentak. Peranti ini boleh dikendalikan dan beroperasi dengan baik sekali. Lebih-lebih lagi dengan bantuan skrin 120Hz yang akan memberikan pengalaman tatalan, peralihan animasi yang cantik dan juga lancar, tidak lupa juga pantas. Tetapi 120Hz pada peranti ini adalah jenis yang tetap, bukannya boleh sesuai ataupun adaptif. Secara tidak langsung, ianya sentiasa akan berfungsi pada 120Hz yang mana akan mengorbankan ketahanan bateri. Bateri dalam peranti ini adalah 4500 mAh sahaja, dan dengan 120Hz sentiasa, maksimum yang saya boleh terima baterinya adalah dengan SOT 5 jam 42 minit. Ianya agak rendah, sedangkan peranti OnePlus yang sebelum ini saya boleh capai 6 jam, 8 jam SOT tanpa sebarang masalah dengan 90Hz. Mungkin 120Hz ni adalah lebih laju dan lebih tinggi. Mungkin sebab itu baterinya rendah. Tetapi saya boleh maafkan OnePlus kali ini kerana kesediaan pengisian pantas warp charge 65 tadi.
Ya, OnePlus 8T ini menerima sokongan pengisian pantas serba baru daripada OnePlus iaitu Warp Charge 65. Ia boleh mengecas daripada 0 hingga 100 pada kuasa 65W dalam 39 minit sahaja. Bukan itu saja, Warp Charge 65 ini juga adalah jenis USB-C ke USB-C. Dan pengecas OnePlus itu sendiri menyokong power delivery 45W untuk mengecas peranti lain seperti MacBook, komputer riba ataupun Nintendo Switch. Dan lebih menarik, jika anda tertinggal pengecas itu di luar, peranti OnePlus 8T ini sendiri menyokong pengisian pantas 27W iaitu power delivery. Secara tidak langsung menjadikan peranti ini lebih mudah dibawa ke mana saja, dan 27W adalah lebih pantas pada dash charge yang hanya mempunyai kuasa 20W sebelum ini. Saya sudah pun bercakap mengenai bateri, prestasi, rekaan, persian yang tidak begitu enak digunakan. Bagaimana pula dengan kamera? Untuk kamera pula antara perkara yang bagi saya mungkin mengecewakan kerana masih menggunakan 48MP yang sama daripada OnePlus 7T. Kemas kini yang ketara adalah dari segi perisian sahaja. Contohnya dalam mod video kini ada sokongan mod video portrait. Kemudian mod malam juga kini mempunyai sokongan pada portrait, dan mod portrait yang sedia ada pada peranti OnePlus telah dikemas kini untuk beroperasi dengan lebih baik dan lebih banyak butiran. Dan juga hasil kaburnya adalah lebih kemas. Tetapi kesemua yang anda lihat dalam OnePlus 8T ini adalah seperti yang anda lihat pada OnePlus 7T ataupun peranti OnePlus sebelum ini. Mungkin istilah OnePlus kalau sudah cukup baik, tidak perlu lagi ada kemas kini yang signifikan untuk ditambah menjadi lebih baik. Jadi hasil gambar pada peranti ini kelihatan sedikit bosan. Sejak OnePlus 7 Pro lagi, peranti OnePlus adalah antara peranti yang terbaik yang pernah kami uji, mempunyai rakaman sudut ultralebar yang baik. Tapi disebabkan ia masih sama saja seperti tahun lepas, mengambil gambar sudut ultralebar dengan peranti ini tidak rasa ia menarik ataupun cantik. Sebaliknya, pada hemat saya, OnePlus patut kemas kini ataupun perbaiki masalah herotan yang ada dalam hasil gambar mereka. Tetapi lain-lain seperti mod makro, night escape pada peranti OnePlus adalah seperti yang anda jangka. Ianya baik-baik saja. Cuma ia tidak rasa puas kerana kelihatan sama saja dengan peranti mereka sebelum ini. Untuk telefoni dan GPS juga adalah seperti biasa disebabkan ia menggunakan Snapdragon 865 mempunyai rangkaian 5G. Walaupun di Malaysia tiada 5G, tapi ia menjadikan rangkaian 4G lebih stabil. Dan pada OnePlus 8T ini saya menggunakan Telco Maxis dan ia menyokong juga VoLTE untuk panggilan suara yang lebih jelas. Dan secara langsung peranti ini juga boleh membuat panggilan suara yang lebih jelas tanpa sebarang masalah ataupun bunyi hingar di latar belakang. GPS juga tiada masalah, mudah untuk dikunci lokasi dan juga membuat navigasi dalam kereta juga tiada masalah. Rangkaian 4G yang saya terima juga adalah lebih stabil, yang mana di kawasan tempat yang saya tinggal biasanya akan menerima 3G atau 4G bertukar-tukar, tapi dengan peranti ini sentiasa menerima 4G+. Jadi ini adalah satu perkara yang baik dalam peranti OnePlus. Baiklah, untuk siapakah OnePlus 8T ini, adakah ia berbaloi untuk dimiliki? Yang pertama sekali, tahniah OnePlus kerana dapat menjual peranti ini pada harga yang agak berbaloi. Ia tidak begitu mahal pada hemat saya. Ia berada di tengah-tengah antara OnePlus Nord dan OnePlus 8 biasa, dan ini adalah OnePlus 8T. Ia boleh digunakan oleh semua orang. Ia tidak lagi menyasarkan untuk peminat teknologi ataupun yang mengenali OnePlus sejak OnePlus One lagi. OnePlus 8T ini bukan disasarkan untuk peminat teknologi ataupun mereka yang telah kenal OnePlus sejak OnePlus One lagi. Sebaliknya, ia disasarkan kepada semua orang. Ia adalah satu peranti yang seimbang di antara OnePlus Nord dan OnePlus 8. Ia tidak begitu mahal, ia tidak begitu murah, dan ia tidak begitu hebat sehingga mempunyai wow factor yang menyeronokkan. Ia adalah sebuah peranti yang boleh digunakan oleh semua orang yang ingin menikmati 120Hz, AMOLED, pengisian pantas dalam sebuah package yang boleh dikatakan menarik. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zaha. Jumpa lagi dalam video aman saya akan datang. Assalamualaikum.